Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas mengaji kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah Al-Quran. Kemudian kita sedang bincangkan berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Dan sekarang ni masuk pada ayat 49 sampai 67 74. Okey, jadi dalam potongan ini sebenarnya macam kita terangkan dia bincangkan berkenaan dengan muamalah ataupun perilaku mereka dengan Musa alaihissalam. Kita kata dalam juzuk pertama surah Al-Baqarah ni dia merangkumi sebagai besarnya berkenaan dengan isi kandungan pertama surah Al-Baqarah, iaitu apa? Tentang tajuk Bani Israel dan kenapa layak Allah tarik daripada mereka khilafah dan juga hidayah. Kenapa Allah tarik dari mereka. Dan itu yang kita sedang bincangkan sekarang. Dan kita sebut itu pendahuluan Al-Baqarah ni ayat 1 sampai 39. Itu berkenaan dengan hidayah Quran dan khilafah insan. Dan berakhir dengan tajuk 39 tu berakhir dengan tajuk kisah Adam alaihissalam. Dan habis saja kisah Adam, masuk 40-48, Allah Ta'ala mula ceritakan berkenaan dengan Bani Israel dan nikmat-nikmat yang mereka dapat. Allah Ta'ala beri secara rumusan tanpa sebut berkenaan apakah nikmat yang diberikan. Bila Allah nyatakan dalam ayat 40, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmatku yang aku kurniakan ke atas kamu. 40 dan 47, dua ayat. Allah Ta'ala ungkit dua kali, tapi tak ceritakan secara terperinci apakah nikmat berkenaan. Maka datang ayat yang kita bincangkan sekarang, ayat yang ke 40, ayat ke 49 sampai terakhir 60 membincangkan berkenaan dengan perincian nikmat-nikmat yang mereka perolehi. Perincian nikmat-nikmat mereka perolehi. Yang kita kata penyelamatan atuk nenek mereka daripada Firaun Mesir dan sebagainya. Kemudian nikmat pembelahan lautan. Laut merah tu dia belahkan untuk mereka melintas. Kemudian dalam masa sama mereka telah kufur, melanggar perintah Allah Taala dengan bila mana Musa alaihissalam tinggalkan mereka selama 40 hari. Asal 30 je janji dengan Musa dengan mereka 30. Musa dah lewat 10 hari je. Dan tempoh 10 hari berkenaan Musa balik, tengok kaum dia telah pun mula menyembah patung anak lembu. Dan bahkan lepas daripada tu mereka diberikan taubat. Allah Ta'ala terima taubat mereka dan Allah Ta'ala ampunkan mereka kesalahan mereka. Walaupun macam kita terangkan berkali-kali bahawa bentuk kalau satu makhluk tu dapat nikmat Allah Ta'ala terlampau banyak atau nampak semua sekali nikmat Allah Ta'ala, tanda-tanda Allah Ta'ala yang besar dia telah lihat, dia kufur, dia lebih teruk akan dihukum berbanding orang lain. Bahkan kadang-kadang tak diberikan sebarang peluang lagi lepas tu. Ini yang berlaku contoh macam pada iblis sendiri. Kita kata kenapa iblis ni diberikan hukuman berat sedangkan dia kufur Allah Ta'ala sekali je, ingkar sekali, dia tak syirik Allah Ta'ala. Iblis tak pernah menyekutukan Allah Ta'ala, tapi dia tak nak ikut perintah Allah Ta'ala. Maka dengan sebab Allah Ta'ala laknat dia, Allah buang. Sebab apa? Sebab dia lihat syurga, lihat neraka, sembang dengan para malaikat. Bahkan Allah Ta'ala bercakap dengan dia direct, ya iblis, kan apa lagi benda tinggal untuk dia tidak percaya. Bahkan dia lihat kejadian Adam, dia tahu tentang bumi ni macam mana sebagainya. Jadi apa tinggal lagi untuk dia kufur? Maka sebab itu kita kata Bani Israel ketika mana mereka diampunkan oleh Allah Ta'ala, ketika itu nikmat yang besar. So mereka telah pun dapat lihat macam-macam nikmat sebelum dia itu. Mukjizat Musa menewaskan ahli sihir, mukjizat Musa selama mana Musa berada di sana dengan belalangnya, darahnya, katak, kutu, kemarau, yang menyebabkan orang-orang Mesir terpaksa minta kepada Musa untuk hilangkan. Dan setiap kali benda berkenaan diorang lihat pada mata mereka. Dan bila Musa bawa mereka lari sampai lintas Laut Merah dan sebagainya, nampak bukannya setakat ni, bahkan melalui sendiri merasai sendiri nikmat berkenaan. Jadi bila Musa AS tinggalkan, mereka pergi sembah patung lembu, tak layak dah, kita kata teruk sangat.
kaum yang tak boleh nak dapat nikmat yang besar, dilihatkan mukjizat atau tanda-tanda kenabian atau kerasulan seorang rasul tadi, kemudian dia boleh patah balik lari, maka dia amat teruk. Tak ada peluang dah lagi, kita kata apa ruang lagi untuk dia kufur sebenarnya. Tapi Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala beri taubat ke atas mereka. Dan nikmat juga lain dari itu adalah Allah Ta'ala turunkan Taurat kepada mereka secara bertulis di atas kepingan-kepingan. Akan mereka hak bezakan hak dan batil. Mana tak datang salinan lain, mana datang Musa bawa balik kepada mereka ni Taurat dalam keadaan telah bertulis. Bukannya ilham, bukannya setakat bayangan, bahkan kitab bertulis. Okey, dan juga bila Allah Ta'ala berikan mereka ni keampunan, dan Allah Ta'ala terima dengan mereka ni, kalau dia kata mereka laksanakan perintah Allah Ta'ala, pasal macam saya kata, oleh kerana perangai mereka kufur teruk sangat, Allah Ta'ala jadikan cara bertaubat mereka pun berat berbanding dengan yang lain, berdasar kepada pengetahuan seorang. Jadi pengetahuan mereka ni amat dahsyat, dapat lihat benda-benda pelik, dan maka Allah Ta'ala berikan taubat mereka pun di atas bentuk yang berat. Di atas bentuk yang berat. Dia takkan sama dengan orang biasa. Memanglah kita kata seorang yang mengetahui dengan orang tak mengetahui, ada beza dia, ada perbezaan di situ. Okey, dan nikmat Allah Ta'ala jadi juga kat atas mereka ni, bila mereka minta kepada Allah Ta'ala untuk lihat terang-terangan, Allah Ta'ala matikan mereka, kemudian Allah Ta'ala hidupkan balik. Matikan, Allah Ta'ala hidupkan balik. Itu kita kata benda yang berlaku, nikmat. Dan kemudian awan dijadikan untuk mereka ni sebagai payungan untuk mereka berjalan. Sepanjang mereka sesat di padang pasir tu, dipayungi mereka. Kalau tak ada, kering, mati kering dah. Maksudnya mereka duduk bawah tu, nampak dengan betulnya awan tu ikut mereka pergi mana. Dia kata apa lagi tinggal, dia kata nak kufur, apa lagi tinggal, apa lagi ruang nak kufur. Kalau saya telah, kalau duduk Yasin Taklim ni belajar, lepas keluar kelas ada awan ikut, rasa macam ni, rasa happy lah, macam betul lah aku belajar ni, Tuhan pun redha kat aku. Itu contohnya lah, contohnya yang kita kata yang kat sini mereka dapat lihat depan mata. Dan Allah akan turunkan makanan, manna wa salwa, manna manisan, salwa sejenis burung, okey, dan daging sedap. Dan Allah Ta'ala berikan mereka benda berkenaan. Ni Allah Ta'ala berikan ni nikmat-nikmat yang terperinci, yang kita kata yang mereka dapat rasai. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk masuk Baitul Muqaddas. Ini masih ikut pendapat tafsir ni. Macam saya kata, ada juga pendapat yang lain mengatakan bandar itu bukan bandar Baitul Muqaddas. Bahkan mereka sebelum sampai ke perintah untuk masuk Baitul Muqaddas, mereka diberikan dua tempat yang lain. Macam yang kisah berkenaan mereka tangkap ikan tu, bukan di Baitul Muqaddas. Okey, dia juga berkenaan dengan tajuk dia ni, yang memula mereka minta untuk makan bawang, timun, kacang, sayur-sayuran bumi dan sebagainya. Sedangkan mereka dapat makanan yang terbaik, dan mereka minta gantian. Dekat situ dia kata memang dahsyatlah Allah Ta'ala murka kepada mereka. Tapi Allah Ta'ala turunkan wabak penyakit. Kita terangkan tu, wabak penyakit ni kita tak boleh jadi kat muka bumi, bahkan Allah Ta'ala yang turunkan. Kemudian bila mereka dahaga nak minum air, Allah Ta'ala jadikan Musa ketuk tongkat ke batu dan keluar mata air, dan berakhir dengan kemudahan keadaan tersebut. Musa AS pun kata kepada mereka berkenaan bila mereka minta makanan yang lain daripada apa yang diberi kepada mereka. Lalu Musa AS pun rasa pelik kerana mereka nak tukar makanan yang baik kepada yang kurang baik. Makanan syurga, makanan Allah Ta'ala turunkan, boleh dia cari makanan lain, makan dari langit, dia nak makanan dunia. Itu kita pelik lah. Memang macam orang cerita lah, kadang kan pergi jauh kan, nak juga belacan, tak ada ikan masin tak boleh. Padahal kat Malaysia tak makan ikan masin sangat pun. Bila pergi jauh-jauh tu nak bawa ikan masin, kan, beria. Kenapa tak tahu? Nak bau Malaysia. Wallahu alam. Baik, jadi kita bincang tu yang peringatan yang lepas tu. Kita kata Allah Ta'ala menghukum mereka di atas kufuran mereka terhadap nikmat-nikmat dan persendaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Okey, Allah Ta'ala nyatakan zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu yang mereka kena tu, hukuman mereka kena tu, bi annahum, dengan sebab mereka yakfuruna bi ayatillah, yang sebab mereka ni kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtulun nabiyina, mereka tu bunuh para nabi bi ghairil haq, dengan tanpa kebenaran. Zalika ma asau wa kanu ya'tadun, itu adalah dengan sebab apa mereka mereka dahulu derhaka. Wa kanu ya'tadun, mereka dulu golongan yang melampau. Maksud dia dekat sini disebut oleh pengarang kita, dia kata Allah Ta'ala menghukum mereka di atas kufuran mereka terhadap nikmat dan persendaan mereka terhadap ayat Allah, dan itu adalah dengan melayakkan terhadap mereka ni kerendahan pada luaran mereka serta kehinaan pada dalam diri mereka. Manusia ni hina atau mulia ni sebenarnya Allah Ta'ala yang berikan, bukannya kita. So Allah Ta'ala jadikan seorang tu berpangkat tapi dipandang hina, boleh. Orang tak ada harta, tak ada pangkat tapi dipandang mulia, boleh.
Itu kerja dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat ke-26. Allah Ta'ala nyatakan, qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, ya Allah, engkau raja segala, engkau adalah raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau beri kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kerajaan dari siapa-siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa-siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, engkau hina siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau ke atas sesuatu maha berkuasa. So pegang, kita kata bila faham, kalau orang tu faham tentang tajuk ni, dia tahulah bila rezeki tak ada ke, ataupun pangkat turun ke, jangan salahkan orang. Dia tahu bahawa benda berkenaan ada kaitan dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal yang memuliakan manusia, menghinakan dia, luaskan rezeki, sekat rezeki dan sebagainya adalah dia. So kadang kita manusia faham macam ni, tak ada siapa dengki dengan orang lain. Tak ada macam nampak orang ni, dia lah menyebabkan saya tak dapat naik pangkat. Nah, tak ada. Pasal orang tu boleh cuba apa dia nak, tapi takkan boleh dia memudaratkan kita kecuali apa yang Allah Taala tentukan sahaja. Dia try lah, can try, tapi takkan boleh kecuali apa yang Allah Ta'ala benarkan saja. Faham Okay, baik. Dia kata mereka telah kembali dengan kemurkaan dari Allah Ta'ala, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka kembali dengan kemurkaan Allah Ta'ala, dengan kemurkaan lagi. Okay. Itu adalah dengan sebab 4 perkara yang menyampaikan kepada kekejian mereka. Yang teruk lagi teruk. Mana perangai mereka yang teruk lagi teruk ni ada isi pada 4 perkara yang Allah sebut di akhir ayat yang ke-60 tu. Allah Ta'ala nyatakan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu adalah dengan sebab mereka dahulu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Maksudnya kekufuran mereka terhadap ayat Allah yang tertulis, dan kufur mereka terhadap kurniaan-kurniaan dan nikmat-nikmatnya yang dia nikmatkan ke atas mereka. Bila banyak Allah Ta'ala berikan, maksudnya kita kata gratitude dia adalah kepatuhan. Balas nikmat Allah Ta'ala beri dengan kepatuhan, bukan dengan penentangan. Pengakuan mulut tidak memadai. Pengakuan mulut tidak memadai. Rasa terima kasih itu dizahirkan dengan perbuatan. Macam seorang anak lah, dia zahirkan rasa cinta sayang mak bapak dia dengan kepatuhan, bukan dengan tajuk masalah setakat buat lagu untuk mak bapak. Kan boleh buat lagu tapi tidak menjadi tanda sebenar. Setiap kesyukuran tadi ada bentuk-bentuk dia kepada siapa dan sebagainya. Bukan semestinya benda tu dengan keuangan. Tak mak bapak sendiri pun tak adalah nak wang pun anak-anak. Sampai peringkat dah tua, bila anak-anak dah pergi tinggal jauh kan, jadi harap boleh mak bapak adalah anak balik rumah jenguk dia. Bukannya masalah hantar duit. Hantar duit boleh, tapi dia sunyi juga, tetap sunyi. Jadi dengan sebab itu kita kata beza. Dengan setiap kita kata setiap satu gratitude tadi berbeza kan. Jadi dengan Allah Ta'ala dizahirkan rasa terima kasih, rasa syukur itu dengan apa? Dengan kita melaksanakan tanggungjawab yang dituntut ke atas kita. Kepatuhan, wala hanya kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu adalah di antara tanda-tanda sebenar seorang itu syukur kepada Allah Ta'ala. Bukan dengan cara dia cakap sebut di mulut. Sebutan mulut ni kita kata orang munafik pun lafazkan, tapi Allah Ta'ala nafikan. Pasal contoh macam orang munafik, Allah Ta'ala nyatakan kepada Rasulullah SAW, idza ja'akal munafiqun qalu, bila datang kepada kau ayat pertama surah Al-Munafiqun. Qalu, bila datang kepada kau orang munafik, datang kepada kau Muhammad orang-orang munafik datang. Qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Kenapa lagi besar penyaksian manusia kata Rasulullah adalah utusan Allah? Tapi Allah Ta'ala jawab, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Ta'ala tahu engkau utusan dia. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah Ta'ala tahu bahawa orang munafik benar-benar berbohong. Cakap mulut semua orang boleh, tapi masalah apa? Tuntutan tadi. Tuntutan yang seiring dengan syukur itu. Bukan masalah lafaz. Terima kasih Allah, tapi lepas tu buat di opposite apa yang diberikan. Masalah. Okey, kat situ salah dia. Mana ni kufur terhadap arahan, kufur terhadap nikmat. Yang kedua dari perkara berkenaan adalah pembunuhan mereka terhadap para anbiya dengan tanpa kesilapan atau pentakwilan atau kesamaran. Maksudnya dia bunuh para nabi itu betul-betul directly tanpa sebarang syubhah. Ataupun contoh macam kesilapan tu maksud dia orang nabi tu didapati membunuh orang ke, ditangkap nabi tadi untuk hukum. Tak ada, bukan sebab itu. Tanpa sebarang alasan yang munasabah. Maksud dia bi ghairil haq, pasal hak untuk nyawa seorang tu macam dalam Islam kita la yahidu dami muslim illa bi ihda thalath. Tidak akan halal darah seorang individu muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. As-sayyibuz zani, seorang penzina yang orang telah berkahwin yang berzina. Kemudian wa nafs bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Musa cakap pada Khidir ketika mana
Ataqtulu nafsan bighairi nafsin. Mana kau bunuh satu nyawa dengan tanpa sebab nyawa. Mana lafaz tu maksud dia hanya boleh mati dengan ini je. Mana ketika itu Musa alaihissalam telah turun Taurat, dia tahu bahawa hanya diletakkan adalah nafs dengan nafs, jiwa dengan jiwa, tangan-tangan, mata-mata. Kalau tak ada nyawa, macam mana nak dibunuh seorang itu? Yang terakhir adalah at-tariku li dinihi, orang yang tinggalkan agama dia, wal al-mufariqu lil jamaah, yang memecahkan. Maksud dia, kalau orang tadi dia murtad, tak beritahu orang, kita tak tahu, kita harus cari. Tapi dengan dia mengisytiharkan benda berkenaan untuk zahirkan, tengok tak ada apa benda pun kufur dengan Tuhan. Ada setengah manusia macam tu. Dia sengaja zahirkan kononnya tak ada apa benda. Mana buat benda berkenaan tak ada apa-apa pun kena dengan aku, dia kata. Supaya benda tu menjadi fitnah kepada orang lain. Orang yang kufur akan terus kufur. Dan kata tengok, orang tu kufur, lawan Tuhan tak ada benda pun. Dia cakap tu. Mana-kala orang yang beriman lah, ya ke tidak, akan dia jadi macam makin-makin ragu. Sedangkan kita tahu bahawa dalam Islam ni kita diajarkan bahawa hukuman sebenar hanyalah akhirat. Manusia tu nak buat dan sebagainya, Allah Ta'ala tangguhkan. Dia bagi penangguhan. Bahkan sampai ada orang tu mati depan mata kita, dia jahat, tapi depan mata kita tak nampak pun sebarang hukuman kena kepada dia. Dia bunuh puluhan ribu orang. Contoh macam kalau kita kata macam Stalin, zaman apa? Mao Zedong tu Mao Zedong. Dia dulu pernah buat satu keputusan ketika tu untuk mengubah negara. Apa komunis punya fahaman tu dia pakai. Dia ubah negara dia punya sistem ekonomi. Kemudian dia tukar, dia paksa. Contoh macam ketika nak buat besi, semua kena kerja besi. Doktor pun kena ada relau besi. Orang yang kerja petani pun ada relau besi. Mana yang besi, bukan tukang besi je. Semua orang kena kerja untuk negara. Kerja kita semua milik negara. Jadi dia buatlah semua. Yang itu yang last sekali, besi tak boleh pakai pun. Pasal apa? Orang yang kerja dengan besi tadi mesti ada kepakaran. Bagi pada orang tak ada kepakaran, rosaklah. Kemudian bila time bertani, semua kena turun bertanam supaya produktif. Dia kira calculation dia, kalau seorang boleh tanam 10 meter persegi, kalau dua, dia kali tu. Kalau orang muat lagi, dia lupa sebenarnya setiap benda berkenaan ada ahlinya. Betul lah sekali. Pasal nak tunjukkan bahawa dengan tangan kita banyakkan makanan. Tuhan tak ada pun tak apa. Dan akhirnya percaturan dia yang salah ni telah menyebabkan ketika tu 60 juta rakyat Cina mati kebuluran. Pasal diorang tipu, terpaksa tipu berkenaan dengan nombor berapa angka makanan ya. Jadi diorang makan macam biasa, lupa berkenaan dengan makanan tak cukup. Setiap kampungan tadi salin kan, kerja untuk negara tak dapat bayaran. Semua kata macam untuk republik dan sebagainya, untuk ni kampung kami telah berjaya menanam sebanyak sekian tan. Dia cakap macam tu. Tapi bila buat calculation tadi, dianggap tak ada masalah, maka diorang terus penggunaan makanan macam biasa. Akhirnya sampai kes makan orang pun ada. Makan orang. Ni zaman Mao Zedong. Dan kalau tuan nak tengok cerita ni, cari Bloody History of Communism. Bloody History of Communism, Harun Yahya terbitkan. Walaupun saya kata Harun Yahya ni ada masalah sikit, masalah dia suka ikut tarekat. Tapi dari segi video tu tak ada masuk tarekat, jadi boleh tengok. Memang dahsyat. Itu zaman dia. Tapi dia mati. Nampak kena petir ke, kena impak batu ke, tak ada kan? Okay. Lain Stalin, Joseph Stalin, Rusia pun buat percaturan yang sama. Dia habiskan duit Rusia ketika tu untuk buat nyawa dengan mengupah seorang mengupah seorang ahli sains bernama Alexander Oparin untuk buat nyawa, habiskan resource. Mana sumber negara habis kat situ. Satu lagi resource tadi dibuat untuk uji kaji tanam gandum di Siberia. Saya kata, ikut kepala dia, kan benda ni kan berevolusi. Kita kan beruk letih-letih, bergayut-gayut, turun jadi orang. Okay, jadi dia kata kalau anda kata dibiasakan gandum tu dengan kesejukan berterusan, mungkin dia akan boleh hidup tanpa perlukan kepada cuaca yang biasa. Mungkin dekat sejuk pun boleh hidup. Uji kaji nak buat tanam gandum di Siberia. Habis duit dekat situ. Dan percaturan yang salah ni menyebabkan 40 juta rakyat Rusia ketika itu mati. Ini rekod sejarah. Itu bila orang kata komunis ni telah menyebabkan kematian 100 juta rakyat dunia, tapi tak dibincangkan sebab dia tak ada agama kan. Dia anggap try and error manusia, tak apa. Jangan try and error Tuhan. Kalau Tuhan ni kita persoalkan, dah tahu kita kenapa jadikan. Tapi kalau dia kata bila dengan mereka dia buat macam tu. Bayangkan kalau tengok mati tu orang tu tak diisytiharkan pun. Kena petir ke, burung garuda gigit ke, tak ada. Ada bangsa-bangsa tu yang kita dapat kisah macam Abraha, ada. Ada kumpulan macam ni mati tak ada nampak jahat, tak ada nampak benda. Jadi bila kita manusia ni kena faham bahawa kadang-kadang benda kita diajarkan Islam bahawa
hukuman yang sebenar adalah akhirat, bukan dunia. Bukannya dunia. Bahkan kadang macam kisah Bani Israel ni, mereka bunuh para anbiya. Allah Ta'ala biarkan tanpa sebarang sebab dia bunuh para nabi tadi. Tanpa takwilan, kok silap cakap ke, kok dia nak kata nabi ni buat salah ke, buat apa, tak culik bini orang, macam kisah dia tuduh dalam Old Testament dia tuduh bahawa Nabi Daud alaihissalam, dia kata bahawa Nabi Daud ni nakkan bini orang, dihantar suami perempuan tersebut pergi masuk perang supaya mati, kemudian dikahwin dengan bini orang tersebut. Ini dalam Bible sekarang ni. Mana kalau dia ajar pada anak-anak, tengok para nabi pun ada buat jahat, dia kata. Ini idea dia orang. So dia mainkan benda macam tu, burukkan para nabi. Bahkan kalau ikut macam tu, ikutkan hukum bunuh lah kan, kalau dia kata kan. Jadi mereka ambil alasan, cari alasan kenapa nak boleh bunuh para nabi. Hatta yang terakhir macam Nabi Isa AS, mereka cuba bunuh. Mereka bawa kes, sampaikan apa, ketika itu pemerintahan bukan di tangan mereka. Mereka bawa kes kepada kerajaan Rom yang menguasai Palestin ketika itu. Mana bawa perkara tersebut kepada kerajaan Rom dan katakan bahawa Isa telah mengaku dia menjadi raja orang Bani Israel. Kelam kabut lah. So dia kena soal jawab dan sebagainya, hatta palang disalib dan sebagainya. Matlamat mereka supaya nak matikan Isa AS. Tapi yang buat kerja ni kata apa? Pembesar dia, padri-padri, dia punya penita-penita dia sendiri yang menggerakkan benda berkenaan. Mereka cuba bunuh para anbiya dan telah bunuh para anbiya. Sebagian budak anbiya mati bunuh. Seperti Zakaria dengan Yahya, mati dibunuh. Perancangan mereka, bukan perancangan orang lain. Mereka yang buat. Mungkin kadang tangan direct tidak, tapi mereka yang salurkan supaya benda itu berlaku. Ni kita kata tak pernah dibayangkan untuk satu kaum yang Nabi tadi dibunuh tadi adalah keturunan mereka sendiri, bukannya bangsa lain. Keturunan mereka sendiri, darah mereka sendiri. Dan mereka buat saluran sampai Nabi itu akan dihukum bunuh oleh kerajaan yang memerintah, kalau bukan mereka sendiri pun. Mereka akan lepas tangan lah. Dia kata bukan kami yang bunuh, Rom yang bunuh. Tapi soalan, siapa buat pendakwaan? Dia orang. Siapa buat cerita bahawa Isa telah buat sekian? Dia orang. Siapa yang buat cerita berkenaan dengan Nabi Zakaria Yahya? Dia orang sendiri. Mereka sendiri yang buat kerja ni. Jadi kalau tak nyatakan, yang kedua dari perkara berkenaan adalah pembunuhan mereka terhadap para anbiya dengan tanpa kesilapan atau pentakwilan atau kesamaran. Kerana pembunuhan dengan kesilapan tak sengaja, itu lain cerita. Bahkan mereka telah sengaja melakukan dengan bengis jenayah ini dan kejinya. Dengan penuh keji dan bengis, mereka laksanakan hukuman pembunuhan kepada para anbiya. Bunuh para anbiya dengan berbagai cara mereka buat. Bahkan memang kalau kita lihat dalam kisah-kisah yang datang dalam Old Testament tentang para anbiya dalam Bani Israel ni, memang di hujung tu banyak cerita-cerita elok. Contoh macam Nabi Sulaiman dikatakan bahawa dalam Old Testament kata dia di akhir hayat dia telah tidak menyembah Tuhan lagi. Dia telah menyembah berhala daripada bini-bini dia yang bukan bangsa Yahudi. Jadi dia telah ikut agama bini-bini dia. Jadi dia tidak lagi beragama menyembah Tuhan macam mana menyembahnya Daud. Dia membuat statement tu ada. Dengan penuh statement direct macam tu. Dia kata para anbiya tadi telah kufur. So dia orang nak bagi alasan kepada apa? Bolehlah kita hukum. Itu maksud dia. Tunjukkan buruknya para anbiya tadi supaya boleh hukum. Mereka gunakan alasan itu. Faham Yang ketiga, zalika bima asau. Itu adalah kerana mereka penderhakaan, perlakuan perkara-perkara yang terlarang. Kenapa Allah larang mereka buat, mereka langgar. Cakap jangan tangkap ikan hadis tu, dia tangkap juga. Sentiasa dia akan lawan. Bahkan dalam kisah ketika orang di Madinah sendiri, di Madinah sendiri, bila tak nyatakan pada tentang Bani Israel ni, contoh kita tengok dalam ayat berkenaan dengan bila tak nyatakan wa idz akhadna mitsaqakum, denganlah ketika kami ambil janji kamu, la tasfikuna dima'akum, yang kamu tumpahkan darah kamu. Jangan tumpahkan darah. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, yang kamu sebabkan untuk sebahagian kamu ni terhalau, terusir daripada kampung kamu sendiri. Summa aqrartum antum tashhadun, yang kamu mengaku tapi dalam keadaan kamu pun menyaksikan. Kira kata depan sikit je. Ini depan lagi bagi. Okay. Dia kata, sekejap. Kenapa dia hang? Bukan hang ni, dia lambat pusing. Okay. Jadi pasal dalam kisah ketika dengan Nabi Muhammad sendiri pun, tajuk tu timbul. Mana ketika Bani Israel dia tinggal di Madinah. Kan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah,
Bani Mustalik. Mereka sendiri pun ada perangai macam tu, perangai yang sama. Itu apa? Lain disuruh, lain dibuat. Contoh macam yang disebut dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala ceritakan tentang perangai mereka. Awal sikit. Okey. Dalam ayat yang ke-84 85. Kita kat situ kan Allah nyatakan wa idz akhadna mitsaqakum. Ini khas untuk yang hidup dengan zaman Nabi dahulu. Yang di Madinah dahulu, Bani Quraizah dengan Bani Nadir mereka ni ada berikan satu macam satu kumpulan dengan Khazraj, satu kumpulan dengan Aus. Diorang sama-sama lah. Bahkan diorang menggerakkan, kadang nak pergi perang pun dia suruh cucuk supaya Arab dulu perang bagi pihak dia. Arab dia perang pihak dia, ini perang bagi pihak dia. Jadi Allah nyatakan wa idza akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil janji kamu, la tasfikuna dima'akum, jangan kamu tumpahkan darah kamu, agar kamu tidak tumpahkan darah kamu, mana saling tumpah darah di antara kamu. Wala tukhrijuna anfusakum, yang kamu keusir diri kamu sendiri, orang-orang seagama dengan kamu. Mana mereka kan sama, tapi diusir sebahagian mereka min diarikum, daripada negeri-negeri kamu, rumah-rumah kamu. Summa aqrartum, kamu pun mengaku, wa antum tasyhadun, kerana kamu disaksikan, kamu menyaksikan benda berkenaan. Summa antum haula, kemudian kamu ni taqtuluna anfusakum, kamu bunuh di mana bangsa kamu sendiri, mana orang yang beragama kamu. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diarihim, dan kamu usir sebahagian di kalangan kamu ni daripada rumah mereka. Tazaharun alaihim bil ithmi, dan kamu bantu mengatasi mereka dengan sebab dosa dan juga permusuhan. Tapi sebaliknya, wa iyatukum usara, berdatang kepada kamu tawanan, tufaduhum, kamu tebus pula. Sedangkan wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum, sedangkan daripada asal dilarang, diharam ke atas kamu mengusir mereka. Saling mengeluarkan satu sama lain, mengusir satu sama lain tak boleh. Pasal bila terusir tadi, yang mula kena tangkap jadi tawanan, bila jadi tawanan mereka bebaskan. Allah Ta'ala kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab, korang beriman dengan sebahagian kitab ke? Wa takfuruna bi ba'd, kamu kufur sebahagian. Pasal hukum asal tadi memang kita hukum tentang jangan bunuh sama sendiri, jangan dan juga tebuslah kalau ada tawanan. Dua-dua datang daripada arahan Taurat. Tapi dia orang ambil apa? Bab tebus je. Tebus je ambil. Bila ada tebusan, lepaskan. Galakkan orang lepaskan tebusan. Tapi yang awal, yang asal apa? Berkenaan jangan bunuh, jangan usir, ada langgar. Mana ini zaman ini Yahudi yang kita berada pada zaman Rasulullah SAW, yang berada di Madinah dahulu. Ini ingatan Allah Ta'ala beri pada mereka, sebab mereka buat benda ni. Jadi kalau kita perhatikan apa benda-benda ni, maksud dia keingkaran mereka ni silih berganti. Daripada hari itu datang, lepas tu bila Musa berakhir dengan Musa AS suruh mereka supaya apa? Supaya jangan supaya masuk dalam Palestin, jangan duduk luar dan masuklah. Allah Ta'ala akan menangkan mereka. Mereka awal lagi kata tak nak masuk. Ini di antara benda yang berlaku. So keingkaran mereka, penerakan mereka yang melakukan perkara melampaui perkara yang diperintahkan, dan penzaliman terhadap diri mereka sendiri, itu adalah perkara-perkara yang berulang, yang menyebabkan mereka layak untuk diberikan Allah Ta'ala kerendahan dan kehinaan di dunia ini. Kemudian dia mengakhiri kesalahan mereka dengan apa? Zalika ma asaw wa kanu ya'tadun, mereka dahulu ya'tadun, melampau pada orang lain. Itu dengan pelaku mereka yang berterusan terhadap manusia. Baik, azab bentuk ni yang kehinaan, kerendahan ni bukanlah khusus terhadap Nabi, terhadap Bani Israel saja, bukan Nabi, Bani, betul kan? Salah. Azab ini bukanlah khusus terhadap Bani Israel sahaja. Bukan khusus terhadap Bani Israel sahaja. Ini sebenarnya azab ini kena kepada semua, siapa saja yang melanggar. Bahkan sunnah alam Allah SWT menetapkan bahawa orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, Yahudi, Nasrani, orang-orang yang meninggalkan agama mereka dan meluk Islam, tiada ketakutan ke atas mereka di hari akhirat, dan mereka tak akan bersedih terhadap apa yang di dunia. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat berikutnya, ayat 61, Allah Ta'ala nyatakan, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihah
falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat ke-61. Dalam ayat berkenaan Allah nyatakan Allah nyatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang yang berpegang yang mengaku Yahudi, wan nasara, dan juga orang yang mengaku Nasrani. Mereka kita kata nama-nama macam agama Yahudi atau Nasrani ni datang kemudian. Ketika diasaskan oleh para anbiya tadi datang bawa wahyu, tidak dinamakan mereka dengan nama tersebut. Tapi lepas satu peringkat, mereka pun dah ada ideologi baru, tukar. Macam Nasara, ada kata Nasara tu datang kepada orang-orang pembantu Isa AS, tapi dalam Al-Quran panggil mereka Hawariyun. Tapi mereka ni, kalau kita tanya orang Kristian sendiri, kenapa nama panggil Nasrani, ambil pada Nazareth, tempat di mana Isa AS datang. Isa Nazareth disebut nama tempat tu. So Nasara tu pada Nazareth. Hadu ni kata daripada Yahuda, balik kepada anak sulung kepada Nabi Allah Yaqub AS. Relate macam itulah. Sampai kan pernah sekali saya perhatikan orang di Amerika Syarikat dan sebagainya, sebelum daripada 11 September, banyak menyangka nama Islam ni agama adalah agama Muhammad. Agama Muhammad, Muhammadin. Dia kata the religion of Muhammadin. Dia tak tahu apa agama ini nama di Islam. Sehinggalah bila berlaku 11 September sebagainya, banyak orang baca baru tahu agama ni nama lain. Dia tak tahu, sebelum tak pernah kenal pun. Dulu zaman perang dengan dia orang bertentang dengan Rusia. Sibuk dengan Rusia lah. Rusia. Tak ada pun timbul kat Islam. Tapi Rusia hilang, cek musuh baru pula. Antaranya keluarlah Islam. Nama Islam tadi diorang tak pernah tahu. Diorang letak nama pasal relate agama kebaikan kepada pengasas. Macam Christian Christ lah. Kalau kira Christ Kemudian kalau dia kata macam Buddha, Gautam Buddha. Setiap agama tadi balik pada nama pengasas. Kan? Bahkan fahaman contoh macam Shinto ataupun Confucius dan sebagainya kan. Semua tu balik pada nama orang yang mengasaskan agama tadi. Tapi Islam satu-satunya agama yang datang tanpa relate kepada pengasas dia punya nama. Bahkan balik kepada agama itu secara universal, nama tertentu. Okay? Jadi wasabiin dan sabiin. Sabiin ni para ulama bercanggah pendapat. Apakah sabi? Ada kata sabiin ni adalah orang yang beragama mengikut Zabur. Ada kata macam tu, ada yang kata mereka ni penyembah malaikat. Tapi sebenarnya gelaran yang diberikan sabi ni oleh orang-orang Arab sendiri ketika itu adalah kepada siapa-siapa masuk Islam. Siapa masuk Islam dipanggil sabaa. Orang dia sabak. Dia sabi dia balik dia orang gelar dengan sabi. Jadi gelaran sabi ini para ulama bercanggah pendapat. Yang mana di dalam tu golongan ni semua tadi orang beriman, orang yang kata Yahudi, Nasrani dan juga sahabiin yang masuk Islam ataupun kata agama yang ada kata dengan agama Daud alaihissalam. Wallahu alam. Kita tak tahu dengan jelas. Pasal di kumpulan ni mungkin dah pupus. Dari segi agama dia dah pupus dah, tak jumpa dah. Yang mereka ni mana golongan ni man amana billahi yaumil akhir, siapa-siapa dengan mereka ni beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal soleh, falahum ajruhum, maka untuk mereka ganjaran mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tiada ketakutan ke atas mereka, ketakutan atau kebimbangan ke atas mereka, wala hum yahzanun, mereka tidak akan mereka yahzanun, bersedih. Kalau mereka ikut, maksudnya mereka beriman, beramal soleh, maka untuk mereka ada ganjaran bagi mereka. Ini universal sebenarnya. Maksudnya kalau ada asas balik tadi, macam mana hukuman kepada para anbiya, siapa yang kufur pada anbiya tadi, sama. Walaupun dalam kisah yang kita baca tadi, kisah Bani Israel. Tapi kena ingat, sebenarnya ini bukan khusus untuk mereka sahaja. Apa Allah Ta'ala apply pada mereka, kena pada semua orang. Siapa saja yang datang selepas itu. Sama je perangai, serupa hukuman dia. Bukannya masalah kita kata, ini dah lepas. Sama je, mana kufur itu sama, ingkar itu sama, penentangan pada para anbiya itu sama. Tidak timbul tajuk zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Kerana itu Allah Ta'ala datangkan dengan ayat berikutnya 61 tadi untuk mengisytiharkan berkenaan dengan keimanan juga adalah benda yang sama. Maksud dia apa? Azab ini bukanlah khusus pada Bani Israel saja, bahkan sunnah alam Allah Ta'ala menetapkan bahawa orang yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW,
Yahudi, Nasrani, orang yang meninggalkan agama mereka dan memeluk Islam, tiada ketakutan ke atas mereka di hari akhirat, dan mereka tak akan bersedih terhadap apa yang di dunia ini. Mana maksudnya ada kata ketakutan, jadi dua. Ada kata ketakutan, jadi maksudnya dia tak bimbang apa dekat dunia, takkan bersedih hari akhirat. Takkan bersedih hari akhirat. Ada para orang kata takkan takut hari akhirat, takkan bersedih dekat dunia. Dunia ni adalah tempat untuk ujian. Apa berlaku pada mereka ni, mereka tak, kita kata sedih itu akan datang, tapi mereka takkan jadikan motor hidup mereka. Mana ada manusia tak pernah sedih? Mana ada manusia tak pernah kena tak pernah, macam orang Melayu kata apa? Mana ada bumi tak ditimpa hujan. Itu ayat tersebut dikatakan macam tu memang betul, kerana manusia ni takkan ada masa dia tak pernah sedih langsung. Mesti ada benda sedih, mesti ada gembira, mesti ada macam-macam. Jadi itu ulangan sebenarnya Allah Ta'ala beri pada kita sebagai ingatan. Kita ni di tempat ujian, bukannya tempat kesenangan abadi. Supaya kita ni sedar kan, dah kita berpangkat banyak, besar dan sebagainya, Allah Ta'ala akan bagi kita kesedihan supaya kita sedar kita ni sedang diuji. Kita dalam alam dunia, bukannya alam akhirat. Kalau negeri yang tak ada kesedihan, tak ada kepayahan, tak ada kesusahan, tu adalah hanya alam akhirat saja bagi siapa masuk syurga. Adapun siapa di dunia ini, senang kita macam sekalipun, kaya mana sekalipun kita ni, tetap akan datang ujian. Kadang-kadang dengan keluarga, kadang-kadang dengan harta, kadang-kadang dengan suka perempuan dengan suami, yang suami dengan isteri, kadang-kadang dengan anak-anak. Semua sekali akan ada, dengan jiran, dengan orang di jalan raya dan sebagainya. Semua itu adalah di antara aturan Allah Ta'ala kepada kita supaya kita sedar dunia ini tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Itu je nak diberitahu, dunia ini tidak kekal, supaya kita tak terlampau letakkan harapan kita untuk dunia ini selama-lamanya. Nah, ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita sedar, tapi bila datang ujian baru kita sedar. Ujian kematian ke, kesakitan, ambil demam kan, demam 2 hari 3 hari, rasa tak larat badan kan. Waktu tu ketika tu mula keluar. Yang perempuan kata, bang kalau saya mati nanti abang kahwinlah perempuan lain. Ayat tu keluar. Yang lagi berkata nak mati. Semua rasa nak mati, tak mati pun lepas tu kan, kita. Tapi asasnya memang perasaan itu akan datang menyedarkan kita dunia ini tidak kekal. Jadi ada yang kata tidak bersedih di hari akhirat, tidak, mereka takut bimbang di dunia. Bimbang di dunia, takut di hari akhirat. Sedih di hari akhirat. Sedih hari akhirat. Dia dua kan, satu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ada para ulama tafsirkan, tidak mereka takut itu di hari akhirat, tidak mereka bersedih itu di dunia. Ada juga yang kata tidak mereka bimbang, khaufun alaihim, tiada kebimbangan kata mereka di dunia ini, wala hum yahzanun, mereka takkan bersedih hari akhirat nanti. Mana mereka ni, orang-orang ni yang universal benda ni adalah sunnah Allah Ta'ala. Selama mereka beriman dan beramal amalan kebajikan. Maksudnya kalau dia kata contoh macam tadi, mana Yahudi yang zaman dahulu, Nasrani zaman kita, zaman sebelum datang Muhammad SAW, kalau mereka beriman macam tadi, kufur. Kalau kufur zaman dahulu, kufur zaman sekarang kena. Iman zaman dulu dengan iman zaman sekarang pun sama. Maksudnya ganjaran yang sama akan diperolehi. Pasal orang-orang yang beriman pada zaman Musa AS, dia adalah mukmin pada zaman berkenaan, walaupun digelar dengan apa gelaran sekalipun, tapi mereka adalah orang yang beriman. Nasrani yang hidup bersama Isa AS, yang mana dia yang mengikuti Isa AS punya ajaran, maka mereka juga adalah mukmin, beriman. Tapi Allah kata man amana minhum billah, siapa beriman di kalangan mereka dengan Allah Ta'ala. Ada yang kata, ustaz, sama ke hukum zaman sekarang? Tak. Selepas datangnya Nabi yang terakhir atau Nabi berikutnya, setiap Nabi Allah Ta'ala ambil janji daripada yang pertama yang berikutnya, siapa yang datang kemudian dahulu, kalau ada datang lepas dia kemudian satu lagi Nabi yang lain, maka dia kena ikut Nabi yang berikutnya. Ni benda ni dalam surah Al-Imran. Al-Imran. Dan bahkan inilah yang diletakkan sebagai apa? Platform bila ada sebahagian para ulama mengkaji berkenaan dengan tajuk kenabian Rasulullah SAW dalam kitab-kitab terdahulu. Macam Nabi pernah disebut dalam kitab terdahulu. Dia kata alasan dia kerana ayat ni, surah Al-Imran. Ayat yang ke, tak boleh tengok depan je. Tak buka. Rajin buka, bagus. Dia kalau bahasa Arab saya tak bagi buka, nanti dia distracted. Bukan bahasa Arab, tak apa, buka, tak kisah.
Al-Imran 81. Al-Imran 81. Okey. Ayat ni antara ayat yang menjadi tajuk lah, macam kita kata setiap nabi datang, kalau datang nabi berikutnya, dia kena bantu nabi berikutnya, tolong nabi berikutnya, dan juga beriman dengan nabi berikutnya, percaya tentang nabi berikutnya, dan tolong nabi tersebut kalau dia kata perlukan pertolongan. Maksud dia macam-macam nabi kata pada telah berkenaan dengan tajuk, kalau sekiranya Musa hidup, tidak akan boleh untuk dia kecuali kena ikut aku. Benda tu sebab nabi kata, sebab ini ayat ni, ayat 81 surah Al-Imran. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, wa idh, dan ingatlah tatkala, akhadallah, mengambil Allah, mitsaqan nabiyyin, perjanjian para nabi. Allah Ta'ala ambil perjanjian dengan roh, tapi perjanjian para nabi Allah Ta'ala ambil juga. Lama ataitukum min kitabin wa hikmati, demi kerana atau oleh kerana demi sungguhnya, ataitukum min kitabin wa hikmatin, aku telah berikan kamu, oleh kerana aku telah berikan kamu kitab dan juga hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, kemudian datang pula, kamu dah dapat benda ni, kemudian datang pula seorang rasul yang membenarkan apa yang di tangan kamu, yang bersama kamu. La tu'minun nabihi, hendaklah kamu semua beriman kepadanya. Wala tansurunnah, hendaklah kamu semua membantunya. Maksudnya kalau datang saja rasul sebelum tu, selepas kamu membenarkan apa di tangan kamu, maka kamu kena beriman dengan dia, dan kena apa? Bantu dia. Bukan asing-asing dah, dia kena jadi ikut nabi berkenaan. Ini yang disebut dalam ayat ni. Okay? Qala aqrartum wa akhastum ala dzalikum isri. Allah Ta'ala kata, qala, adakah kamu semua mengaku dan kamu ambil di atas itu isri, mana apa janjiku. Qalu aqrarna, mereka berkata kami mengaku. Qala, Allah Ta'ala berkata, fashhadu, bersaksilah, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku bersama-sama kamu sebagai yang menyaksikan, sebagai golongan yang menyaksikan. Maka ketika tu, ini antara ayat lah yang dikatakan, siapa-siapa para anbiya yang datang awal, yang berikutnya kena percaya. Dan bahkan bukan ikut. Macam Nabi kata pada dalam hadis yang sahih, Nabi kata, bila ada para sahabat, ada kisah Umar, ada kisah-kisah yang lain, yang mana kisah Umar tu yang dapat lembaran-lembaran kitab-kitab suhuf, golongan terdahulu. Umar happy lah, seronok berkenaan. Tapi bila jumpa Umar jumpa Rasulullah SAW, cerita Rasulullah berubah wajah baginda. Dan baginda kata, adakah kau ragu-ragu terhadap urusan ini, wahai Umar? Demi Allah, dia kata, aku telah datang ke kamu agama ini mislal bayda, seperti bukit Bayda. Bukit Bayda ni satu bukit berdekatan dengan Mekah. Lailuha kanahariha, malam dia macam siang dia. Malam takkan siapa sesat, maksud dia. La yazighu anha illa halik, takkan terpesong daripada gunung ni kecuali orang yang akan binasa saja, sesat dan juga nak mati. Itulah dia, dan lain semua akan sampai. Bukit Bayda ni, bukit tu dia sentiasa akan dilihat. Tak kira orang tu datang waktu malam ke waktu siang, sama aja. Yang dibayangkan macam tu sekali. Agama ni macam ni. Okey, apa ujung tu Nabi kata, waimullah, demi Allah, la kana Isa hayyan, atau dalam riwayat la kana Musa hayyan lama wasi'u illa an yattabi'ani, maka tak ada peluang untuk dia kecuali kena ikut aku. Maksudnya kalau Musa hidup, tiada ruang untuk dia kecuali kena ikut aku. Itu kata-kata yang Rasulullah SAW lafazkan kepada para sahabat. Jadi maksud dia, setiap nabi yang datang, nabi berikutnya datang selepas dia membenarkan apa dia ada. Nabi yang pertama tadi kena ikut nabi nombor 2, and so on. Okay, last kali bila Nabi Muhammad SAW sampai, maka tak timbul lagi tajuk untuk orang tu pergi kepada nabi yang lain. Faham Pasal kita balik pada asas ayat ni adalah berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk kerana para anbiya tadi. Dalam ayat tu kata, innal ladzina amanu, maksudnya orang beriman, wal ladzina hadu, maksudnya orang yang Yahudi, wan nasara, Nasrani, was-sabiin, dan orang beragama sabi. Ada kata orang masuk Islam, tinggal agama masuk Islam bagi sabi. Ada kata tak, dia ada satu agama lain. Ada menyembah, apa dikatakan kila, menyembah bintang, ada kata menyembah malaikat. Para ulama ucapkan pendapat tentang mereka siapa. Kumpulan ni, siapa-siapa di kalangan mereka ni yang man amana minhum billahi wal akhir, siapa di kalangan mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal soleh. Mana mereka beriman wa amila salihah, beramal soleh,
falahum ajruhum. Untuk mereka ni ada pahala. Jangan kita kata Yahudi sekarang. Yahudi dimaksudkan Yahudi ketika itu. Kalau dia kata sekarang ni tak valid dah. Kata mukmin saya pun tak valid. Tak boleh dikatakan macam tu. Kalau dia kata ada orang zaman kita ni kata, apa salahnya kita anggap diorang ni macam orang beriman juga? Tak. Allah Ta'ala tak kata mereka beriman, kita tak kata mereka beriman. Ini faham Pasal kufur dengan Muhammad SAW, tidak ada value iman mereka dengan Musa. Kufur dengan Muhammad, tak ada value mereka beriman dengan Isa. Yang kita salah faham. Pasal ada orang baca ayat ni, dia kata, tak salah lah Diorang masih lagi di atas. Itu yang kita kata apa? Kita jenuh juga nak terangkan balik pasal diorang salah faham. Kerana maksud ayat tersebut bukanlah maksud dia untuk orang tersebut boleh ikut mana-mana agama, bahkan atas dasar hanya percaya Allah Ta'ala dan tak apa, ikut mana agama tak ada kisah. Ini salah Kerana maksud ayat tersebut, ayat 61 tu, bukan itu maksud dia. Bukan itulah maksud dia. Pasal penjelasan dia adalah pasal kita tak boleh baca Al-Quran ni, hanya dia kena baca ayat sebelum dia, apa konteks yang bincangkan dan apakah konteks ayat selepas dia. Sebab ayat ni bukan datang tergantung. Dia datang sebenarnya ada kaitan dengan ayat sebelum dia. Dan ayat sebelum dia cakap tentang apa? Tentang masalah orang yang kufur di kalangan Bani Israel. Macam tu juga dengan orang yang beriman dari kalangan Bani Israel. Dapat jugalah macam mana orang yang beriman di kalangan Nasara, orang yang beriman di kalangan Muslim. Maksudnya ketika zaman mereka. Adapun setelah datang para anbiya yang berikutnya, maka agama mereka tak valid lagi, kena ikut Nabi yang berikutnya. Macam tu yang berlaku pada, macam kita baca dalam surah Al-Imran 81 tadi, dia menjelaskan tentang tajuk tersebut. Maknanya kalau Nabi itu kena ikut, pengikut kena tukar jugalah. Kalau kata Musa AS hidup sekarang kena ikut Muhammad, so pengikut Musa yang ikut Taurat, dia kena ikut agama mana? Ikut Muhammad jugalah. Itu maksud sebenar, jangan salah faham ayat ni. Nanti kan banyak orang dia baca ayat ni, dia silap faham. Dia ingatkan bahawa ayat tersebut datang dengan pengertian bahawa siapa-siapa yang golongan ni yang beriman dengan Allah, tak apa. Tak apa. Tak ada. So Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nabi kata walladhi nafsi biyadih, demi Tuhan yang aku di tangannya, la yasma'u bi atau la yasma'u ismi, tidak mendengar mengenai ku atau tidak mendengar namaku. Kan? Sesiapa, tak kira Yahudi atau Nasrani, kemudian tak beriman dengan aku, mereka Allah nak masukkan dalam neraka. Ini hadis yang sahih. Nabi menyatakan, mana tak dengar nama aku tak beriman, maka dia masuk neraka. Tak timbul masalah kita, macam ada orang kata, tapi ustaz, dia dibesarkan macam tu. Bukan dari kecil dia ajar sembah berhala, dari kecil dia ajarkan bahawa agama dia betul, agama lain salah. So doktrin berkenaan, kita tak boleh salahkan dia pasal mak bapak dia yang ajar, betul? Salah. Ini idea ni salah. Pasal Allah Ta'ala beri setiap manusia ni tadi apa? Kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk memilih. Memanglah kita kata dari luaran orang boleh paksa, orang boleh cakap macam-macam. Hati manusia tak ada siapa pegang. Mereka kata orang kata boleh apa, orang kata berhenti. Kita berhenti. Hati kita mungkin tak patuh pun, hati kita menyampah. Tapi kita ikut cakap orang sebut kerana apa? Kerana kita takutkan punya bahaya dan sebagainya, kita ikut. Tapi dari segi asas hati kita menyampahlah. Hati tak boleh dibengkokkan. Sebab kenapa kalau manusia tu ada ilmu berkenaan dengan Nabi yang benar, kalau dia nak nafikan pun tak boleh. Ilmu tadi atau keyakinan tadi takkan boleh digantikan dengan apa? Dengan syak. Masih kata macam macam ini air, saya minum, ini air, saya tunjukkan minum air. Saya tunjukkan ini air, ada bocor air ni. Aku tebuk ke? Siapa tebuk? Okey, baik. Saya kata saya tebuk ni kot. Okey kot saya. Okey, baik. Jadi maksud dia ini air. Kalau kita dah buktikan sama sekali air, lepas tu datang orang, ini bukan air sebenarnya, dah nampak dah air, so kita nak cakap apa? Tak ada, hati kita tak boleh goyang kecuali orang tu boleh buktikan ini bukan air. Contohnya kan, macam bila orang kata telur, kan telur orang kata ada dekat China, diorang ada teknologi apa, bukan teknik buat telur kan, fake egg kan, synthetic egg dia kata, daripada tepung je dia buat benda berkenaan. Jadi kalau kita kata contoh macam tu, contoh berkenaan dengan benda tu, bila kita tengok dibukti pada kita ingredient, dibukti sekian, lepas tu kita akan kata dia telur dah. Maksudnya ilmu yang kita ada, kita belajar, kita tengok, kita lihat, memberikan kepada kita keyakinan. Dan bila yakin dah masuk, tak boleh kita ragukan dah. Tak boleh nak ragukan. Macam bila Muhammad Rasulullah, kita kata Rasulullah SAW ni hidup pada zaman 100 tahun dahulu, sepatutnya zaman tersebut apa yang khurafat dan dongeng mesti masuk dalam apa tulisan yang datang. Kalau Muhammad adakan Quran, contohlah, kalau Muhammad adakan Quran, apa dongeng zaman dia mesti masuk, tak boleh tertinggal. Faham tak?
Maksud dia kalau dia kata ada dongeng lah, dongeng-dongeng tertentu. Contoh macam kita kata macam apa tulisan lah orang Melayu kita kan, tulis buku dan sebagainya. Apa dongeng zaman berkenaan dia akan sebarkan ikut zaman mana dia menulis. Kalau zaman tu tak wujud lagi benda berkenaan, dia takkan tulis. Dan kesan penulisan tadi kita akan nampak, daripada kita baca tadi kita nampak di mana datang dongeng-dongeng berkenaan. Contoh macam ketika P. Ramlee dia berkarya dia buat cerita Wanita Pujian Lapuk. Zaman berkenaan perbuatan bertapa menyebut nama Mambang, panggil. Orang Melayu kata tak salah. Kan sebab kenapa hai Mambang tanah, Mambang air, Mambang api, Mambang si Mambang kan berdampinglah dengan kuala si Mambang. Hanya itu pesanku. Kan benda berkenaan kan kita kata dalam tu ada syirik. Minta pendampingan daripada jin kepada diri kita adalah salah. Tapi ketika zaman berkenaan normal. Benda tu benda biasa. Zaman berkenaan kita kata orang Melayu kita ni seronok. Kan? Dia dapat je benda berkenaan macam wah hebat tu. Kan orang ni boleh buat sekian magic tiap hari. Magic tiap hari kan. Kita nak benda berkenaan. Jadi zaman tersebut macam tak apa. Bahkan kita kata macam dia pergi kat gua kan. Wahai pendeta kan, bila anak Pak Haji Bakil kena sihir kan dalam mimpi dia tu, kan dia duduk apa? Wahai pendeta. Betul tak? Perbuatan cari penyelesaian dengan macam tu. Syirik. Tak syirik apa lagi? Masuk dalam gua minta pendeta datang bagi cincin kan. Faham tak? Jadi konsep berkenaan kita kata dalam Islam adalah salah. Tapi zaman berkenaan orang ketawa. Benda tu macam lawak dan happy, macam tak perasan. Bahkan kita tayang filem tu sekali lagi dekat orang zaman kita, tak nampak macam salah sebab apa? Orang ingatkan benda tu biasa. Sebenarnya benda tu salah. Mimpi dan sebagainya. Mana fahaman-fahaman pelik itu. Kita zaman berkenaan adalah benda yang biasa. Jadi masuk dalam karya. Dia termasuk sekali dalam karya filem. Hatta tulisan kan, CHEGU kan, cikgu tu. Cikgu suka main bola, hari cikgu bola. Di situ nampak bahawa siapa-siapa berkarya, dia mesti masukkan apa idea zaman dia. Soalan sekarang, Muhammad SAW hidup 1,500 tahun dahulu, zaman di mana khurafat, jin dan sebagainya, Sinbad bawa jin terbang kan, jin bawa terbang. Benda berkenaan zaman tu adalah zaman ada wujud benda berkenaan. Tapi Quran tidak datangkan dengan kisah-kisah berkenaan. Faham tak? Tak ajarkan kita minta dengan jin, tak ada kita kata syaitan, tak boleh. Yang sebab itu kita kata tak ada siapa. Kalau berkarya, jadi orang tersebut patut ada jawapan. Kenapa? Macam mana Muhammad SAW boleh tidak mengarang dengan cara macam tu? Dan bahkan cabaran untuk mendatangkan Quran sampai sekarang dicabar manusia supaya bawa sebiji macam Quran, atau 10 surah, atau 1 surah saja pun tak boleh nak datangkan macam Al-Quran. Mana kata-kata ke, keindahan kata-kata ataupun ilmu yang terkandung dalam kata-kata tersebut, tak boleh. Jadi apa jawapan dia? Jawapan dia adalah Muhammad SAW. Nak pusing mana pun tak boleh dah, tak lepas dah. Cuma ignorant ataupun dia ignorekan benda berkenaan dan jalan terus. Tutup mata, terus saya tengok dah. Makanya zaman dahulu nak duduk dengan orang Islam pun tak boleh. Orang nanti diajak kau masuk Islam, dia kata. Jadi orang bukan Islam pun macam tu, bimbang kerana perkara. Jadi secara asasnya kita lihat ayat ini sebenarnya tujukan kepada bukan hanya tajuk apa orang kata siapa saja Yahudi atau Nasrani zaman ni dapat hukum yang sama. Tak dapat. So, ayat ni sebenarnya datang untuk beritahu kepada kita universal berkenaan dengan kalau kufur, hukuman semua kena. Bani Israel buat macam ni, diorang kena. Kalau kamu buat, kamu kena juga. Sebagaimana kalau sekiranya kamu beriman dan diorang dulu pun beriman, diorang dapat hukum yang sama juga. Maksudnya iman itu datang macam tu, kufur macam tu juga. Tidak ada datang pemisahan. Kufur dulu tak apa, kufur sekarang tak boleh tak. Dulu pun tak boleh. Okey, kalau dulu kufur apa dia akan dihukum, kufur sekarang tak dihukum dah. Tak akan dihukum juga. Tak ada siapa yang terlepas. Sebab kenapa jangan kita pisahkan satu ayat tadi daripada ayat sebelumnya, pasal dia ada punya apa fluent, dia punya aliran yang sama, laluan yang sama untuk menerangkan tentang arahan Allah Taala kepada kita. Okey. Dan sambung. Dia kata berfirman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 1, 2, 3, bukanlah laisa bi amanikum wala bi amani ahli kitab, bukanlah dengan cita-cita kamu, bukan dengan cita-cita ahli kitab. Maksudnya kalau mereka bertaubat dan melakukan amal-amal kebajikan, Nisbah akan memurnikan taubat kata mereka. Ayat ini membuka untuk mereka dan untuk selain mereka pintu-pintu harapan pada rahmat Allah Ta'ala. Dia bukannya hanya relate kepada kisah
orang berkenaan saja. Walaupun kisah tersebut diceritakan tentang Bani Israel zaman Musa, tapi sampai kepada berikutnya dan sampai kepada mana-mana bangsa yang terlibat dengan perangai, bukan dengan kisah. Ya, dengan perangai. Tindakan tu akan mendatangkan dengan hukuman yang sama. Macam dalam surah An-Nisa, Allah nyatakan kamu bukan dengan kamu, bukan juga dengan cita-cita mereka. Benda-benda maksud dia dua-dua sama aje. Bukan dari segi kalau kamu silap segi harapan kamu pada Allah Taala, mereka silap harapan Allah Taala sama aje. Tak ada beza, mereka silap harapan, kamu silap harapan, lain-lain, tak sama. Macam mana kufur, mereka kufur, kamu kufur sama. Mereka beriman, kamu beriman sama. Cuma kita kata pada asal zaman berkenaan. Siapa yang pada zaman tersebut. Sebab setiap manusia terikat dengan zaman masing-masing. Mana siapa hidup zaman Musa AS, ketika zaman Musa hidup, Bani Israel tadi, itulah Nabi dia. Itulah panduan dia kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi Isa hidup, Isa lah panduan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan ketika Muhammad datang, Muhammadlah panduan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa terkeluar daripada lingkungan tadi. Bahkan lebih dahsyat lagi, setiap para anbiya sebelum Muhammad SAW dikhaskan untuk kaum masing-masing sahaja. Adapun Muhammad SAW diutuskan untuk semua bangsa. Itu beza dia, lagi dahsyat kat situ. So, meliputi ke semua sekali. Tapi diorang tu limited. Itu sebab Musa dengan Khidir, dia masing-masing. Kan, semua ada kaum masing-masing. Macam Lut dengan Ibrahim, kaum masing-masing. Musnah kaum Lut. Lalu kemudian Lut pun lepas kaum musnah, dia mengisytiharkan keimanan pada Ibrahim. So, di situ yang datang daripada ayat 81 tadi, Lut sebelum Ibrahim. Lut sebelum Ibrahim, pasal dia kena beriman dengan orang kata fa'aman lahu Lut, beriman kepadanya Lut, kepada Ibrahim ni Nabi Lut. So jadi Lut datang awal daripada Ibrahim. Pasal kita ambil daripada garis panduan yang dalam surah An-Nisa Al-Imran 81 tadi, mana Nabi datang, ada Nabi berikutnya datang, Nabi yang pertama kena ikut Nabi yang kedua, tolong bantu. Lepas tu kalau ada kata yang ketiga datang, ini akan ikut ni pula. Dia tidak, pasal yang terbaru tadi adalah yang baru datang. So itu Muhammad SAW, dia yang terakhir, maka semua kena ikut dia. Dan apa dalam ayat nyatakan adalah kepada bangsa ketika zaman berkenaan. Macam mereka kufur, mereka kena. Kamu kufur, kamu kena. Mereka beriman, mereka dapat ganjaran. Kamu beriman, kamu dapat ganjaran. Maksud dia pada zaman berkenaan. Adapun sekarang ini telah datang Muhammad SAW, dibatalkan semua agama lain kecuali agama Islam. Faham Dan agar mereka tidak merasa hampa dan putus asa dengan azab yang dijanjikan. Pasal ayat ni datang sebagai untuk apa? Bila dah sebut berkenaan dengan, kan awal tadi orang kata zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulun nabiyyin. Kalau kita anak cucu Bani Israel, kita ni anak cucu Bani Israel, dengar macam tu hukuman Allah Taala kepada kita, apa kita rasa? Hampa lah, tak ada harapan, there's no hope. Maksud dia teruknya Allah Taala benci pada kita. Kan apa lagi tinggal? Maksud dia dalam, kalau kita baca dalam Al-Quran, ni yang banyak kisah yang orang-orang Kristian atau Yahudi persoalkan. Bila dalam Al-Quran ni banyak ayat-ayat yang datang untuk mengherdik Bani Israel tentang perangai mereka. Apa tak lagi cerita berkenaan kufur mereka dengan Musa, kufur mereka dengan Isa. Jadi benda ni macam mengungkit keburukan perangai mereka. Dan bahkan dalam setiap ayat tadi ada yang sebut berkenaan dengan apa? Bahkan Allah Ta'ala nyatakan lu'inal ladzina kafaru min ahli kitab. Dilaknat orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab di atas lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Mana dilaknat. Jadi kalau tidak dilaknat oleh para anbiya, apa lagi tinggal? Kalau kita kata nak putus asa tu, dia alang-alang masuk neraka, biar masuk neraka bawah sekali. Maksudnya dia tak ada kisah pun. Faham tak? So jadi bila datang putus asa tadi, itu sebab Allah Ta'ala datangkan ayat berikutnya, lepas ayat 60 tu, 61 dengan ayat berkenaan dengan kalau mereka beriman, beramal soleh. Maksudnya baiki balik amal. Kalau kita pernah kufur, kena silap, maka baiki balik. Jangan ikatkan diri kita, kalau dia kata dah salah, kekal salah. Tak boleh. Memang macam Nabi SAW janjikan untuk orang yang syirik dan sebagainya, ataupun orang yang makan riba, orang yang berzina, orang yang minum arak. Kan Nabi sebut berkenaan hukuman mereka di akhirat nanti ada. Separuh tu disebutkan hukuman ni tadi, kita dengar takut sangat. Macam mengadu domba, ataupun orang yang mengumpat. Semua sekali ada disebut, sebahagiannya disebut oleh Nabi SAW tentang hukuman dia. Macam yang tak bayar zakat. Tak bayar zakat di hari akhirat nanti akan emas atau perak disimpan, tidak akan dicebleburkan, disetrika badan dia, dan depan badan dia dari atas dan bawah. Kemudian kalau dia boleh, dan hadis Nabi tambah pula, kalau dia kata dia bela kambing atau dia bela kambing, tak bayar zakat kambing, maka di hari akhirat nanti kambing yang tak bayar zakat tu akan datang, dia bentuk lebih besar, lebih berat, lebih garang, pijak dia, dibentangkan. Ni sebelum kira hisap. Tengah-tengah mahsyar tu,
Orang tengah sibuk berjalan tak tahu benda, dia kena pijak. Gergang. Ni bukan dalam neraka tau. Sebelum lagi, tak masuk neraka lagi. Mana kejap lagi datang, mana di mahsyar tu ni dah kena pijak, siap-siap orang ni. Jadi kalau kita dengar Al-Quran dah, kita kata tak bayar zakat, tahu, kita mungkin dah cakap, bila kena laku. Itu ayat mungkin keluar daripada kita. Tapi di sini Allah datangkan dengan harapan, agar mereka tidak berasa hampa dan putus asa dengan sebab azab dijanjikan kepada mereka oleh Allah di atas kesalahan-kesalahan mereka. Allah memperingatkan mereka dengan sebahagian perkara yang layak dengan sebabnya hukuman. Okey, Allah Ta'ala sebutlah supaya mereka tak putus asa. Allah Ta'ala sebut sebenarnya ada benda mana kamu boleh baiki, mana dengan cara beriman. Kemudian Allah Ta'ala sebut tak, dia bukan semua benda, dan bahkan benda tersebut boleh dah kena, Allah Ta'ala boleh alihkan. Dan patut kena dah orang tu, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Maka Allah Ta'ala peringatkan mereka dengan sebahagian perkara mereka telah layak sebabnya hukuman. Patut kena hukum dah. Jika tidak kerana rahmat Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil dari mereka sumpah setia, lalu mereka enggan, lantas Allah Ta'ala mengangkat bukit berpokok di atas di hadapan mereka, atas kepada mereka letak. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wa id nataqna bikumul jibal. Mana apa Allah Ta'ala kata ketika kami angkat ke atas kamu ni gunung, macam seolah dia macam bayangan atas besar kepala besar atas kepala mereka, nak ambil janji daripada mereka. Okey, pasal tersebut dalam ayat 62 Allah Ta'ala nyatakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa id akhadna mitsaqakum, dengan kami ambil janji kamu, wa rafa'na, dan kami angkat fawqakumut tur, di atas kamu ni bukit berpokok. Tur ni maksud dia bukit berpokok. Orang ingat tur ni nama tempat saja, tak. Tur ni adalah bukit pokok. Kalau bukit tak ada pokok, dipanggil jabal. Kan pergi Mekah kan, perasan tak bukit yang ada tu semua kan gondol. Ya, itu dipanggil jabal. Kalau bukit tak ada pokok, dipanggil tur. Bukit tu ada nampak hijau-hijau kat atas, dipanggil tur. Dia Musa ni pergi ke bukit tu ada nampak pokok. So itu bukit berpokok dipanggil tur. Tapi kita jarang guna sangatlah, kita panggil semua jabal. Kan? Semua pakai jabal. Tapi walaupun sebenarnya ada istilah pembezaan di antara bukit berpokok dengan bukit tak ada pokok. Bukit tak ada pokok dipanggil jabal. Bukit ada pokok dipanggil tur. Allah Ta'ala angkat kata mereka ni bukit berpokok. Khudhu, dan arahan Allah Ta'ala, khudhu ma atainakum biquwah. Okey, ambillah apa yang peganglah apa yang akan berikan kepada kamu dengan kuat. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa di dalamnya, la'allakum tattaqun, moga kamu akan bertakwa. Moga kamu akan dengan berpegang tadi, kamu sentiasa menjaga sekadar yang halal atau haram yang diberikan dalam kitab tadi, maka kamu akan datang rasa takwa. Pasal bila manusia menjaga halal haram, macam dalam hadis Nabi nyatakan pada Ibnu Abbas. Nabi kata apa? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajar kau apa kalimah. Ihfazillaha yahfazuk. Ingatlah Allah Ta'ala, dia akan jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ingatlah Allah Ta'ala atau pelihara Allah Ta'ala, dia jaga Allah Ta'ala. Tajidhu tujahak, engkau akan dapati dia di hadapan engkau. Engkau akan dapati dia di hadapan engkau. Maksud dia yang para ulama nyatakan, kan dua frasa. Frasa pertama, ingatlah Allah, jaga, peliharalah Allah Ta'ala, dia akan pelihara kamu. Kenapa jaga Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tak perlu penjagaan. Maksud dia sentiasa jaga-jaga dengan pemerhatian dia, dia akan jaga engkau. Lepas tu, ihfazillah, kamu buat lagi, jaga-jaga dengan pemerhatian Allah Ta'ala. Tajidhu tujahak, engkau akan dapati di hadapan engkau. Maksud dia, bila seorang terjaga halal dan haram, nak pegang, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak suka, dia sentiasa jaga macam tu, seolah-olah dalam perasaan dia nanti akan timbul apa? Macam Allah Ta'ala depan dia. Dia tak nampak Allah Ta'ala, tapi dia akan rasa Allah Ta'ala hadir depan dia. Every movement dia buat. Sebab maksud dia, bila dalam ayat ni pun Allah Ta'ala kata, khudhu ma atainakum biquwah, peganglah apa yang akan beri pada kamu dengan kuat. Kan? Mana pasal apa? Pasal apa? Wadhkuru ma fi, dan ingat apa dalam dia, la'allakum tattaqun, moga kamu akan bertakwa. Maksudnya dengan sebab menjaga halal haram, sentiasa memperingati apa yang diajarkan, maka orang tu akan apa? Sentiasa rasa Allah Ta'ala perhatikan dia. Sambil manusia ni lama lalai tinggalkan apa? Peringatan, tak datang kelas kena lama, nanti dia akan jadi lalai kejap tu, nanti datang kelas ingat balik. Kita lalai sikit dia hilang lalai balik. Macam itulah. Maksudnya bila benda tu peringatan. Kalau kita makin menjauh daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jauh dari kita. Kita ingat Allah Ta'ala, kita sentiasa Allah Ta'ala akan ingat kita. Dan kita akan rasa, bahkan dapat rasa pemerhatian Allah Ta'ala kat atas diri kita. Tak payah masuk tarikat untuk dapat benda ni. Ambil ijazah tak payah. Kan, datang kelas, belajar dan sebagainya, sentiasa baca Quran, akan datang perasaan takwa tadi. Akan rasa bila nak pegang benda haramnya,
kita akan rasa dalam hati kita terkuih-kuih. Allah Ta'ala tengok aku malu. Dia akan start malu. Kadang-kadang dia ada rasa malu tadi. Timbul rasa malu dia. Allah Ta'ala. Yang itu kita tuntut daripada perbuatan ibadat yang kita laksanakan. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika. Kemudian berpaling kamu sesudah daripada itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan kerana kelebihan Allah Ta'ala ke atas kamu dan juga rahmatnya, pasti kamu jadi di kalangan orang-orang yang rugi. Ini kita yang disebut dalam ayat tadi. Pasal nak ceritakan kepada mereka, Allah Ta'ala dah beritahu tentang hukuman, beritahu tentang universal, apa benda keadaan, kalau beriman apa didapat. Lalu Allah Ta'ala datangkan kisah berikutnya untuk datang, jangan mereka hampa. Pasal pernah mereka dahulu diberikan Allah Ta'ala tanda akan kena hukum yang paling besar. Kan bukit tu bila masa boleh jatuh atas diri mereka. Dan bahkan sebenarnya lepas daripada tu mereka ada yang kufur. Mana Allah Ta'ala ambil, kemudian Allah Ta'ala merintahkan mereka agar memegang Taurat. Allah Ta'ala merintahkan mereka agar memegang Taurat dengan kuat dan bersungguh di dalam beramal. Juga agar mereka meneliti apa dalamnya, wadhkuru ma fihi, teliti apa dalam kitab berkenaan, supaya mereka sampai kepada ketakwaan. Tetapi mereka berpaling. Mana mereka paling, lepas diberikan arahan tadi, diangkat bukit atas mereka, patut dah kena kan janji dengan Allah Ta'ala ni, perjanjian dengan Allah Ta'ala, bukan perjanjian dengan orang lain, perjanjian dengan Allah. Tapi lepas tu mereka summa tawallaitum min ba'di dzalika. Kenapa paling lepas tu? Tapi Allah Ta'ala kata, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan kerana kelebihan Allah dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, pasti kamu jadi kalangan orang yang rugi. Pasti lama dah kamu semua tak dapat kebaikan dah. Tapi Allah Ta'ala beri kebaikan lepas tu. Lepas tajuk gunung tadi, kan Allah Ta'ala tak pernah hentikan lagi untuk mereka wahyu. Selepas kisah Musa alaihissalam, kan kisah patung, kisah sembelih lembu tu, lembu betina, Baqarah tu jalan. Kemudian kisah mereka dengan kalau kita rentitkan lagi, lepas daripada tu Musa tak ada, diwujudkan untuk mereka nabi lain untuk memandu mereka supaya boleh masuk Baitul Maqdis. Kemudian datang untuk mereka ni Daud dan Sulaiman, dan ada lagi lain, Zakaria, ada lain nabi, datang lagi nabi. Allah Ta'ala berikan mereka rahmat berterusan. Bukan Allah Ta'ala lepas tu terus tarik dari mereka, tak. Ini nak bagi tahu alasan tarik ni bagi pada umat Islam ni, sebenarnya selepas berkali-kali mereka diberikan peluang. Bukanlah kerana Allah Ta'ala memang menyampah dan terletak. Allah Ta'ala bagi peluang macam-macam. Macam tadi kisah ni, lepas ambil janji atas bukit kan, kalau orang langgar patutnya boleh kena bila masa dah. Tapi Allah Ta'ala apa? Falaula fadlullahi alaikum, kalau bukan kerana kelebihan Allah Ta'ala dan rahmat dia, lakuntum khasirin, kamu pasti akan jadi kalangan orang yang rugi. So dia dan kalau tidak kerana kelebihan Allah Ta'ala dan rahmatnya, pasti mereka telah binasa di dunia. Mana kalau anda kata apa? Anda kata mereka tidak buat benda berkenaan dan mereka degil, mereka tinggalkan maksud dia patutnya dah musnah terus dah. Macam tu ya. Janji dengan Allah Ta'ala, janji dengan Allah, bukan janji dengan Allah Tuhan pencipta alam ini, patutnya kena musnah terus. Tapi Allah Ta'ala apa? Tangguhkan lagi, biarkan lagi, tak apa lagi. Sampai kali kita kata bila mereka ni, kita kata Allah Ta'ala beri peluang yang silih berganti untuk bagi tahu. Jadi kat sini Allah Ta'ala ungkit supaya nak bagi tahu kepada mereka, laknat telah turun, murka. Tapi bila mereka bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat mereka. Kemudian mereka buat jahat lagi, minta ampun, Allah Ta'ala terima lagi. Berkali-kali, bukan sekali dua, berkali-kali. Okey. Baik. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Walaqad, dan demi sungguhnya, alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Alimtum, kamu telah mengetahui, alladzi, okey, kamu telah mengetahui alladzina, orang-orang yang i'tadaw minkum. I'tadaw, dia berkaitan i'tada yang tadi, maksud dia melampau, i'tada yang tadi, minkum, di kalangan kamu, fis sabti, pada hari Sabtu. Faqulna lahum, kami katakan kepada mereka, pada golongan yang melampau tadi, kunu qiratan khasiin, jadilah kamu semua kera-kera dalam keadaan hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha, dan kami jadikan ia, kisah kampung itu kan jadi kera tadi, sebagai pengajaran, sebagai hukuman bagi pengajaran bagi siapa-siapa yang dia berada di hadapan mereka. Mana siapa yang hadir kat situ. Wa ma khalfaha, dan juga apa yang berikutnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan juga sebagai bimbingan untuk orang yang bertakwa. Baik, dia kata dalam tafsir tadi, tafsir ringkas tadi, dia kata sesungguhnya mereka telah mengetahui apa yang terjadi pada keadaan datuk moyang mereka, di mana Allah Ta'ala telah memfardukan ke atas mereka agar berehat pada hari Sabtu, bagi menghidupkan agama di dalamnya
dan diri mereka, dan bagi meringankan kekuatan kerakusan terhadap dunia. Mana kuat sangat asyik sibuk dunia tadi. Jadi sepatutnya orang tu retract balik. Masa kita hari Jumaat lah. Umat Islam ni diberikan Jumaat untuk itu. So dinasihatkan supaya bertakwa, tapi pasal ngantuk sangat tidur. Jangan tu, taqullah kan orang kan tidur. Kan sampai ada siapa tak tangkap gambar. Dia tengok gambar tengah-tengah semayang tu dia tengok apa? Orang hilang kepala. Badan tanpa kepala. Pasal kawan tu tunduk sangat dan di belakang tak ada kepala. Jadi orang lain ada kepala, dia tak ada kepala. Jadi minta WhatsApp, ada orang hantar. Dan lagi tangkap. Yang tangkap ketika mana tengah imam khutbah, kononnya malaikat pun ada. Cahaya sangat dan sebagainya. Wallahu alam. Macam-macam perangai di sini. Itu buang masa lah tu masalah dia. Orang lain, orang suruh buat apa lain dia buat. Dia pergi main lah benda tu. So, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, memang seminggu sekali tu untuk peringatan ataupun supaya ni. Walaupun kita dah ada ingatan harian. Bangsa-bangsa ni tadi yang sebelum umat Muhammad, kefarduan solat ke atas mereka ni kita tahu bentuk macam mana. Bahkan mungkin jarang sangat. Pasal bila Musa AS nasihatkan Rasulullah SAW, solat 50 tu dia kata tak mampu, aku uji umat aku kurang daripada ini. Mereka tak mampu. Kan Rasulullah turunkan 5. Sampai sekali sampai 5 pun, dia masih lagi kata kepada Rasulullah apa? Yarji' ila rabbik. Pergi balik pada Tuhan kau. Minta kurang lagi. Aku telah uji Bani Israel kurang daripada ini. Kurang daripada 5 rakaat, 5 waktu tadi. Mana lagi sikit daripada itu. Dan mereka gagal untuk melaksanakannya. Mana Musa AS kata satu sekali, aku uji mereka kurang dari itu. Berapa kali tak tahu. Tu kata berapa kali tak tahu. Tak tahu berapa kali. Dan mungkin sekali, mungkin 2 kali, wallahu alam. Tapi untuk harian, untuk mingguan, sehari lah. Yang confirm kalau kita tengok kehidupan Kristian dan juga Yahudi sekarang, hari Minggu je lah. Sunday dengan Saturday dengan Sunday. Yahudi dengan Saturday, Nasrani dengan Sunday. Itu dah seminggu. Yang minggu lain lah tonggang arak, lompat-lompat dan sebagainya. Bahkan separuh tu masuk bar, lepas tu masuk church. Dekat church kan. Masuk bar, masuk church. Ataupun keluar bar, masuk church. Keluar bar, masuk church. Ataupun keluar church, masuk bar. Dia macam happy, tak ada benda masalah. Pelik lah tu kita kata. Baru tadi minta tolong, minta ampun dengan Tuhan, lepas tu gogok arak pula. Itu pelik kan bangsa dia. Tapi pasal jarak. Pasal memang bila manusia ni sibuk dengan satu benda terlampau lama sangat, hati dia kalau dia kata benda tu bukan agama atau bukannya benda yang berkaitan tajuk, atau orang tu terlampau ketat dalam satu perkara, dia akan longgar ke benda lain. Hatta macam masalah agama pun cerita juga. Tak boleh kita kata lah macam agama tak apa, berterusan beribadat. Tak, Nabi tak ajarnya juga. Bahkan Nabi larang. Bila para sahabat yang ikat, yang perempuan bintu Nuai, perempuan wanita yang ikat rambut dia untuk terus semayang sepanjang malam. Kan Nabi kata, khudhu min amal matutikun, ambil amalan apa yang kamu mampu. Macam juga bila Nabi seorang sahabat tu datang jumpa Nabi, daripada kabilah Al-Bahili. Bila jumpa Rasulullah SAW, setahun dia jumpa Rasulullah, dia jumpa tahun ni, tahun depan dia jumpa sekali lagi. The second year dia datang, badan dia kurus. Sampaikan Nabi tengok, Nabi tak kenal. Dia pula duduk sibuk ulu-ulu badan, Nabi tak perasan. Sampai sekali dia cakap dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ama ta'rifuni, kau tak kenal aku ke? Nabi kata, man anta, kau siapa? Kita orang kata tanya siapa tu, malu juga kot kan. Dia kata, ana Al-Bahili, akulah Al-Bahili daripada kabilah Bahili, tahun lepas datang jumpa kau. Nabi kata, fama ghayyarak, dia kata, apa yang mengubah kau? Maka kunta hasan hay'a, engkau dahulu rupa kau elok. Maksud dia berisi tu elok, kurus keding tu tak elok. Tu dia. Ada yang gelak, dia cakap itu orang gelak. Ada kan? Cerita dia, tu Nabi kata, dia kata, ya Rasulullah, aku tak makan kecuali tu malam saja. Semenjak aku jumpa kau, tahun berikutnya setahun aku tak makan kecuali tu malam saja. Nabi kata, lima azabta nafsak, asal kau yang azab diri kau? Nabi cakap, kenapa kau azab diri kau? Mana dalam Islam tak ada timbul tajuk untuk macam tu sekali. Maksudnya bila orang tu berpegang tajuk agama sampai tinggalkan hubungan kekeluargaan, masyarakat dan sebagainya, salah. Orang sibuk dengan masyarakat dan sebagainya berulang-ulang sampai lupa berkenaan agama, salah. He's the best person, PR bagus gila, tapi dengan Allah Ta'ala putus, salah. Maksud dia tak boleh seorang tu tenggelam. Pasal dia kena balance. Maksud balance tadi, maksud dia ikut sunnah. Sebenarnya kalau ikut sunnah tu maksud balance sebenarnya. Bukan maksud ikut balance ni, ikut kepala kita, wasatiyah kan. Ni apa wasatiyah ni kan? Baca Quran, kemudian nyanyi. Nyanyi sedap, Quran pun sedap. Itu balance dia panggil. Bukan. Dia balance bukan dosa pahala, betul tak? Balance ni masalah pilihan kita dalam apa? Dalam muamalah tadi.
Maka kita ada tanggungjawab muamalah dengan keluarga, muamalah dengan jiran, muamalah dengan apa, dengan masyarakat, muamalah dengan anak, semua sekali ada. Bahkan tu sebab Nabi, bila Nabi tegur berkenaan perkara ni, ibadat melampau, kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ibn Amr bin As, Nabi tegur dia. Nabi kata, inna alaika li badanika haqqa, ke atas engkau, untuk diri engkau ada hak. Kau kena tunaikan untuk diri engkau, rehat, tidur dan sebagainya. Wa inna alaika li ahlika, untuk ke atas engkau wajib, untuk keluarga engkau hak. Mana apa engkau ke atas diri, ke atas jiran kau ada hak. Disebut macam tu. Nabi sebut satu untuk terang pada dia, kita bukan diri kita saja. Kita kena tahu bahawa kita, selain hubungan Allah Taala, kita hubungan sama manusia. Itu maksud dia. Bahkan orang tu nak tahu apa itu wasatiyah, tengok sunnah. Nabi SAW kan, bila muamalah dengan keluarga, tak ada sibuk dalam bilik je berzikir. Tak. Dia tolong isteri dia masak, dia tolong isteri dia, bahkan dia buat kerja rumah sendiri. Maksud dia, kalau dia kata kita kalau boleh arah-arah semua orang kan, tapi dia tak. Dia buat sendiri untuk menunjukkan bahawa itu balance. Itu yang dimaksudkan balance. Mana ada hubungan dengan Allah Taala, ada hubungan dengan keluarga sendiri. Ada hubungan Allah Taala, ada hubungan dengan masyarakat. Dia tak ada sekat satu bahagian saja. Jadi itu kita macam bila hari difardukan oleh Allah Taala kepada Bani Israel ni menghidupkan agama pada hari Sabtu dalam diri mereka, bagi meringankan kekuatan kerakusan, tamak terhadap dunia tadi. Kan sibuk dengan dunia sampai lupa akhirat. Maka Allah Taala datangkan untuk mereka seminggu sekali. Kita Jumaat tu pun sebenarnya itu matlamat dia untuk kita berhimpun dan sebagainya, mendengar pesanan, memperingatkan diri kita. Pasal kalau dia kata tak ada langsung peringatan dari diri kita, masalah. So Jumaat tadi jadi fardu. Maka alhamdulillah, mungkin orang tak datang kelas masjid, datang kelas yang taklim ke, dia dengar juga nasihat daripada khatib pada hari Jumaat. Kecuali khatib berbincang tentang tajuk makanlah buah-buahan tempatan. Itu masalah sikit lah. Saya ingat dulu saya tengok tu kat Yaman, orang keluar masjid, kes tajuk ni. Ada orang keluar dekat Masjid Negara, dia cerita kes ketika tu, kes reformasi dan sebagainya. Last sekali tak tahulah, khatib pun tak tahu tajuk dia cakap apa. Tapi teks datang pada dia, makanlah buah tempatan. Keluar orang keluar. Itu biar logik sikit lah. Kan kita kata kalau dia pun takut sangat sampai apa, tak apa, hilang jawatan, sampai sekan amar ma'ruf nahi munkar, kita bukan suruh sokong pembangkang. Sebutlah benda yang halal, yang sah itu sah, yang haram itu haram. Ajarlah. Paling kurang peringatkan tentang masalah solat. Kan pergi unjuk perasaan tak solat langsung, gila nama dia. Ini jihad nama dia. Kan sehari untuk negara, mana boleh. Kena solat juga. Paling kurang peringatkan macam tu. Ini pergi sebut perbuatan tempatan, orang lain keluar. Itu masalah juga lah kan. Saya tu kat Yaman, dapat cerita dia, ada orang hantar. Kata apa, ni orang keluar masjid pasal apa, imam khotib baca teks makanlah buah tempatan. Iya kak? Ya, betul-betul. Bukan gurau. Memang orang keluar. Orang keluar tu betul, dan juga tajuk buah tempatan tu pun betul. Zaman tu kita kata wallahu alam. Kadang-kadang kita kata memanglah manusia kadang bila ketakutan, kadang benda arahan pelik-pelik keluar. Itu Ustaz, dia keluar tak sembahyang Jumaat tu macam mana? Salah. Memang khatib kita kata isi kandungan khutbah tadi memang ittaqullah ada. Selingan lepas tu makan tempatan, itu saja lain. Tak ada haram keluar daripada jemaah. Kecuali dia kata melah tinggalkan semayang sebagainya. Dia tak salah, benda mubah. Dalam nasihat pada hari Jumaat tadi, apa saja nasihat? Nasihat tentang keluarga, ekonomi, tak kira apa benda nasihat lah. Ya memang walaupun kita kata, bagi saya benda tu tak appropriate. Pergi cakap pasal tempatan atas mimbar, sibuk apa, itu ada kan Jabatan Pertanian punya kerja kan, kita buat kerja tu apa, contohnya lah. Tapi secara asalnya memang kita kata macam tu, tapi tak, untuk keluar tak boleh. Tak boleh. Jadi asal lah, kena faham. Jadi memang seminggu sekali tu untuk apa? Meringankan perasaan sebenarnya. Paling kurang kalau tak datang kelas, seminggu sekali dengar arahan tentang takwa, datang tentang ilmu sikit-sikit lah. Paling kurang untuk menghidupkan kembali agama dalam jiwa. Paling kurang sebenarnya. Okay, jadi tetapi mereka berundur pada bahang maksiat, dan mereka telah membuat helah pada yang dilarang. Maka mereka telah menjadi seperti kera-kera dan babi pada kekecilan, kehinaan dan kedudukan. Maka itu telah menjadi pengajaran yang menyekat untuk orang yang sezaman mereka, untuk sesiapa yang datang sudah mereka, serta hidayah bagi orang bertakwa mendapat manfaat dengan peringatan tersebut. Itu contoh dia. Maksudnya mereka ni adalah golongan macam tu. InsyaAllah kita akan bincang kemudian berkenaan dengan tajuk pembahasan para ulama, jadi beruk betul ke atau macam mana kan. Kita ada para ulama kata perangai jadi beruk, badan tak. Ada kata, ada hadis Nabi datang kata, ada yang kata terangkan menjadi buruk sungguh. Bahkan Nabi datangkan dengan hadis baginda,
menerangkan bahawa mana-mana bangsa yang ditukar menjadi baru atau babi atau binatang lain ditukar oleh Ta'ala, maka mereka tak ada keturunan, akan mati macam tu saja. Maka dia kata lepas 3 hari dia mati. Baik, itu saja InsyaAllah kita berhenti kat sini. Kejap lagi kita ada kelas solat musafir, fiqh perbandingan 11.30 pagi. Okey, kemudian esok Ahad 3 petang, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ustaz Rasul Dahri. Siapa yang ada masa ke lapangan, boleh datang. Yang ini kejap lagi lepas ni ada kelas berkenaan dengan solat musafir. Pasal kebetulan cuti sekolah, pergi merayau, solat musafir tak tahu macam mana. Baik, kita terang insya-Allah kejap lagi. Wallahu a'lam. Di sana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.